Tahanan jenayah ideologi akan ditempatkan berasingan. Kes kurung remaja wanita terbongkar ekoran kebakaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ismail Adnan dalam N5 edisi Khamis 28 Julai 2016. Tahanan jenayah ideologi akan ditempatkan berasingan daripada tahanan lain di penjara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau telah mengeluarkan arahan kepada Ketua Pengarah Penjara agar tahanan yang ditahan berkaitan kegiatan keganasan di bawah Akta Pencegahan Keganasan (POTA) dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas (SOSMA) diasingkan daripada tahanan lain. Katanya ini bagi mengelak penyebaran fahaman militan dalam kalangan banduan agar jenayah ideologi tidak terus menular di negara ini. Ini juga bagi memudahkan proses diradikalisasi terhadap para tahanan tersebut. Telah mula asingkan banduan-banduan jenayah ideologi. Kita panggil ideological crime atau ideological criminals ni, ya. Kerana penganas ni jenayah ni disebabkan oleh ideologi mereka, supaya diasingkan daripada banduan-banduan lain di banyak penjara di sini, supaya mereka tidak terpengaruh. Ya, saya ingin menyatakan ini mungkin satu berita yang tidak enak didengar, tapi saya harus mengakukan bahawa terdapat 7 orang warder di sebuah penjara yang menjaga penganas-penganas ini yang terpengaruh dengan pengarah penggunaan, hingga kami terpaksa deradicalize warder ini. 7 orang kami telah kenal pasti dan kita terpaksa asingkan warder ini dan kita telah deradicalize. Jelasnya, kem tahanan Kemunting juga telah diubah suai bagi menempatkan tahanan jenayah ideologi ini. Setakat ini, terdapat 261 tahanan Daesh di negara ini dan 63 individu dikenal pasti di Syria dan Iraq. Satu skim baharu bagi memudahkan orang ramai melaporkan kejadian jenayah secara tepat masa atau real time kepada polis akan dilancarkan pada 16 Ogos ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata 5 juta rakyat telah mendaftar dengan skim di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan itu. Jelas beliau, skim itu akan memastikan penglibatan aktif masyarakat dalam membantu polis menjaga keselamatan negara. 16 hari bulan Ogos nanti akan ada suatu majlis pelancaran di mana terdapat kira-kira 5 juta rakyat yang telah mendaftar di dalam suatu skim dengan pihak polis di bawah strategi Lautan Biru untuk melaporkan secara real time semua melalui smartphone terus ke command center PDRM, supaya maklumat itu segera sampai untuk pihak polis mengambil tindakan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bercakap kepada media selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kementerian Dalam Negeri di Kuching, Sarawak. Mengulas mengenai kejadian tembakan membabitkan anggota kongsi gelap di Ibu Negara semalam, beliau menegaskan kawalan keselamatan negara berada di tahap optimum. Namun, langkah kesiapsiagaan menghadapi apa jua insiden perlu ditingkatkan. Bukan sahaja dalam kalangan anggota keselamatan, tetapi juga masyarakat keseluruhannya. Kita jangan mengambil ringan dan mengambil mudah tentang sebarang kejadian pengeboman. Walaupun ianya berskala kecil, tetapi kita tahu bahawa ada usaha-usaha yang berterusan oleh pihak Daesh untuk melakukan sabotaj di beberapa lokasi. Dalam keadaan yang begini, pihak polis meminta orang ramai agar segera membuat laporan jika ada orang yang disyaki di lokasi tertentu, kerana kita tidak boleh hanya berjaga-jaga di kawasan
yang dipanggil sebagai tempat-tempat strategik, sasaran penting. Timbalan Perdana Menteri turut mencadangkan agar Ops Cantas yang dilaksanakan polis sejak awal tahun ini diberi nafas baharu dan dilancarkan Ops Cantas 2. Ops Cantas antara langkah proaktif PDRM dalam memberi tumpuan kepada usaha pencegahan jenayah di seluruh negara, khususnya selepas berlaku banyak kes tembak. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi catatan di laman Twitter rasmi beliau hujung bulan lepas mengesahkan 646 individu ditahan dalam Ops Cantas di seluruh negara antara Januari dan Jun lalu. Kami tidak akan buru, mereka tidak akan boleh ke mana. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar yakin 4 suspek yang terlibat dalam kes tembak seorang pemilik syarikat peminjam wang di persimpangan lampu isyarat di Jalan Taman Ibu Kota Setapak semalam masih berada dalam negara ini. Ujarnya, kejadian tembak sehingga maut di Setapak semalam merupakan satu lagi kes yang bermotif tertentu dengan sasaran tertentu. Bercakap dalam sidang media, Tan Sri Khalid berkata siasatan sedang dijalankan. Jadi begitu juga yang terbaru ini kita percaya ada sebabnya. Cuma memanglah kalau kita lihat itu seperti banyak senjata api di dalam pasaran, senjata api yang haram dalam pasaran dan kejadian tembak-menembak ini terus berlaku. Kita akan mengambil, kita sedang mengambil, telah mengambil dan akan meningkatkan lagi langkah-langkah kita dalam kita memastikan perkara ini tidak terus berleluasa. Beliau percaya dalam kebanyakan kes tembak yang berlaku, berkemungkinan besar senjata yang digunakan merupakan senjata seludup. Pihak polis akan meningkatkan langkah-langkah supaya kejadian tembak tidak berleluasa di negara ini. Dalam kejadian semalam, mangsa berusia dalam lingkungan 30-an ditembak mati dari jarak dekat ketika berhenti di lampu isyarat dari Danau Kota menuju ke Jalan Genting Kelang. Berdasarkan rakaman kamera CCTV, suspek merupakan 4 lelaki yang menaiki 2 motosikal. Siasatan awal polis di lokasi kejadian menjumpai 18 butir kelongsong peluru jenis 9mm dipercayai digunakan semasa kejadian itu. 12 das kesan tembakan ditemui pada cermin sebelah kiri dan 4 das lagi pada cermin kanan kereta mangsa. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat tentang kejadian diminta tampil membantu siasatan. Mengulas dakwaan pemuda PAS mengenai kejadian tembak di Malaysia yang menyamakan Malaysia seperti negara koboi, Tan Sri Khalid berkata, kejadian yang berlaku bukan merupakan kes tembakan rambang tetapi ada sasaran. Setiap kes tembak-menembak ini dia bukan tembakan random, bukan orang gila pergi tembak ke kanan depan belakang. Ini ada sebabnya, ada sebab di sebalik setiap kes tembak itu. Jadi biarlah kita siasat dulu, ya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan KPD Mart Community di Batu Cave, Selangor. Tambahnya pihak berkuasa juga tidak terdesak untuk meletakkan kawalan di mana-mana kawasan tertentu kerana sekiranya dilaksanakan hanya akan menyebabkan chaos dalam kalangan orang ramai. Jika diperlukan, kawalan hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu sahaja. Satu kes dipercayai kurung remaja perempuan di Setapak di Ibu Negara terbongkar apabila lokasi kurungan terbakar. Sepanjang tempoh dikurung, mangsa mendakwa tidak diberi makan. Menurut penolong pengarah operasi bomba Kuala Lumpur, Azizan Ismail, pihaknya menerima panggilan kira-kira 11.20 pagi. Kebakaran rumah 3 tingkat di desa Setapak itu dipercayai berpunca daripada sebuah komputer. Sebaik tiba di lokasi, bomba mendapati terdapat seorang remaja perempuan terperangkap. Pintu premis terpaksa dipecah bagi menyelamatkan mangsa. Remaja berkenaan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mendapatkan penjelasan dan laporan terperinci daripada pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda. Ia berhubung dengan laporan cadangan Risda untuk memulakan projek tanaman ketum untuk eksport dengan projek perintis dibuat di negeri-negeri utara. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, beliau akan meminta gambaran daripada Ketua Pengarah Risda berhubung laporan cadangan tersebut. Berdasarkan pengetahuan beliau, tiada perancangan daripada Risda untuk menanam ketum walaupun pihak kementerian menggalakkan tanaman tambahan di dalam getah.
saya perlu dapatkan laporan lebih detail. Kan? Cuma saya tahu yang ketum ni salah dibawa akta racun dan makanan, dan pihak KDN saya difahamkan akan mencadangkan untuk diletakkan di bawah akta dadah membaya. Cuma pernah dibawa ke Parlimen, tetapi waktu itu Parlimen minta, ahli Parlimen minta supaya kaji dengan lebih detail. Perkara itu. Selasa lalu, Pengerusi Risda Datuk Zahidi Zainul Zabidin berkata pihaknya mendapat permintaan tinggi untuk mengeksport ketum ke farmasi di Amerika Syarikat dan Eropah. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri merasmikan seminar gagasan pemikiran Tun Abdul Razak yang bertemakan menjunjung amanah rakyat di Putrajaya. Sementara itu, Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata kerajaan negeri tidak pernah menyokong atau bersetuju dengan cadangan tersebut. Tegas Datuk Seri Azlan, kerajaan negeri konsisten dalam usaha membantras penanaman daun ketum di seluruh negeri itu. Ini kerana ketagihan air ketum dalam kalangan pelajar terutamanya amat membimbangkan. Kerajaan Perlis mensyaratkan hak milik atau geran tanah akan ditarik balik sekiranya pemilik menanam pokok ketum. Jadi penekanan saya bahawa kerajaan negeri pada ketika ini tidak menyokong penanaman pokok ketum, dan kita sedang mengambil tindakan untuk membentras penanaman pokok ketum ini kerana kesannya yang amat serius kepada masyarakat, khususnya di negeri Perlis ini sendiri. Jelas Datuk Seri Azlan, belum ada kajian secara saintifik membuktikan khasiat daun ketum. Beliau ditemui selepas program Kembara Seindah Syawal pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA di Pauh, Arau, Perlis. Polis Daerah Seberang Perai Selatan SPS berjaya menumpaskan 2 kumpulan sindiket curi motosikal yang bergiat aktif di sekitar Pulau Pinang, Kedah dan Perak dengan menahan 5 lelaki berusia antara 15 hingga 22 tahun di sekitar Nibung Tebal. Penahanan kesemua suspek pada 15 dan 21 Julai itu berjaya menyelesaikan 23 kes membabitkan kecurian motosikal yang beroperasi sejak tahun lalu. Menurut Ketua Polis Daerah SPS Superintendent Syafi'i Abdul Samad, pihaknya menemui 22 rangka motosikal pelbagai jenis, 3 enjin motosikal dan pelbagai komponen yang telah dileraikan. Barangan terbabit ditemui di dalam Sungai Kerian, Nibung Tebal, termasuk di kediaman beberapa suspek dekat Bandar Baharu, Kedah dan Parit Buntar, Perak. Kesemua barangan berkenaan bernilai hampir RM100,000. Pembeli kita tunggu, tapi macam saya cakap lah, dia masih dalam riman, kita masih suasana, kita akan cuba recover balik barang-barang yang telah dijual pada rakan-rakan dia. Kita akan cuba rungkaikan lagi. 3 daripada yang diberkas turut didapati positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Pelbagai jenis barang kemas dan wang tunai hasil kegiatan pecah rumah turut dirampas. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 dan 379A Kanun Keseksaan. Lebih 25,000 bungkusan minuman kopi herba Al-Jannah Mahkota Dewa berjaya dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Melaka semalam. Rampasan dianggarkan bernilai lebih RM54,000. Timbalan Pengarah KPDN KK Melaka, Hamzah Mahadi berkata, serbuan dibuat selepas aduan diterima daripada pemilik produk kopi tersebut. Terdapat produk tiruan yang menggunakan cap dagangan palsu berjaya dikesan. Menerusi siasatan yang dijalankan, pihaknya telah mengenal pasti 3 premis yang menjual produk tiruan berkenaan. Hasil daripada pemeriksaan tersebut, di Pasar Jasin sejumlah 17,940 bungkusan Al-Jannah Kopi Mahkota Dewa tiruan telah disita dengan nilai rampasan RM43,970 dan Pasar Mini Jalan Pokok Mangga sejumlah 105 bungkusan dengan nilai sitaan berjumlah RM128 dan juga di supermarket di Jalan Kian dengan jumlah bungkusan 7,040 bungkusan dengan nilai rampasan sejumlah RM12,320.
Berdasarkan invoice pembekalan kepada perniagaan itu, tindakan susulan telah diambil untuk mengesan pembekal. Namun premis berkenaan tidak pernah wujud. Tindakan akan diambil di bawah Seksyen 8-2-B Akta Perihal Dagangan 2011 kerana membekalkan suatu barangan yang menggunakan perihal dagangan palsu berhubung dengan cap dagangan palsu. 46 saman pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan dalam operasi bersepadu di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Operasi kali ketiga tersebut dilaksana Malaysia Airport Sdn Bhd MASB bagi mengatasi masalah kesesakan dan lalu lintas pada waktu puncak di lapangan terbang berkenaan. Menurut pengurus kanan MASB Kota Kinabalu, Sunif Naiman, operasi tersebut yang diadakan pada waktu puncak seperti ketika ketibaan dan pelepasan penumpang serta musim perayaan akan dipergiat pada masa akan datang. Purata harian penumpang di KKIA ialah 18,000 penumpang dan mencecah 20,000 penumpang pada musim perayaan. Matlamat utama kita adalah untuk menyadarkan orang ramai bahawa jawatan kuasa keselamatan dan lalu lintas lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ini mengambil tindakan serius untuk mengatasi kesesakan yang mana ditimbulkan oleh semua pihak. Sunif ditemui selepas taklimat ahli jawatan kuasa operasi KKIA. Sementara itu, Wakil Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA, Alicia Gomez, menyatakan tempoh maksimum bagi bas pelancongan meletakkan kenderaan di tempat dibenarkan di KKIA hanya 2 jam, tidak termasuk penangguhan waktu penerbangan. Syarikat Pengangkutan Bas Awam Negara Maraliner Sdn Bhd tidak bercadang untuk menghentikan perkhidmatan bas henti-henti di kawasan kurang tumpuan penumpang. Sebaliknya, beberapa langkah akan dilaksanakan bagi mengurangkan kos operasi di kawasan terbabit. Pengerusi Maraliner Sdn Bhd Datuk Said Ali Syed Rastan berkata, antara langkah yang sedang dipertimbang ialah reka bentuk bas yang lebih sesuai, menggantikan bas lama dan mengurangkan waktu perjalanan bas henti-henti. Beliau berkata ketika ini anak syarikat milik penuh Majlis Amanah Rakyat MARA itu mempunyai 219 buah bas henti-henti yang beroperasi di seluruh negara membabitkan 100 laluan. Lebih kepada social obligation di kawasan-kawasan yang tidak mempunyai perkhidmatan bas daripada syarikat-syarikat lain, tak komersial maksudnya. So Maraliner kena ada di situ lah untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat. So kita bukan saja syarikat berpaksikan pada perniagaan semata-mata tetapi lebih kepada perkhidmatan kepada rakyat. Beliau berkata syarikat itu akan memperluaskan perkhidmatannya ke Negeri Sembilan dan dijangka beroperasi pada tahun hadapan, bergantung kepada kelulusan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Datuk Said Ali ditemui selepas Majlis Pelancaran MyBus dan sambutan Aidilfitri Maraliner Sdn Bhd wilayah utara di Alur Star Kedah. MyBus dilancarkan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Negeri Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim. Mayat isteri bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Tan Sri Dr. Koh Sukun mendiang Puan Sri Chui Kapeng dibakar di krematorium Batu Gantung hari ini. Terdahulu ratusan orang termasuk Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kedua Datuk Sri Ong Kah Chuan, Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Presiden Gerakan Datuk Sri Mah Siu Kong hadir memberi penghormatan terakhir. Tan Sri Koh yang kelihatan sebab menyatakan dan menyifatkan beliau bukan sahaja kehilangan isteri tetapi seorang mentor dan kawan baik. Ahad lalu, Puan Sri Chui, 65 tahun, meninggal dunia di Pusat Perubatan Glen Eagles, Georgetown selepas bertarung dengan penyakit kanser selama 13 tahun. Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, diyakini mampu melangkah lebih jauh dan mencipta keunggulan tersendiri. Ini terutama dalam melahirkan korporat Islam yang dilengkapi pengetahuan penyelidikan dan muamalat berteraskan syariat Islam. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah bagi mencapai hasrat itu KUIPS perlu komited dalam beberapa perkara. Ia terutamanya memperhebat jalinan kerjasama strategik dengan universiti terkenal termasuk di peringkat global. Titah baginda, kerjasama meluas dapat meningkatkan interaksi pelajar dan kaki tangan secara global serta menambah pengalaman pembelajaran,
penyelidikan dan pendidikan terkini. Baginda yang juga Chancellor KUIPS bertitah demikian ketika berangkat merasmikan Majlis Penutup Minggu Mesra Siswa Pelajar KUIPS 2016 di Dewan Semarak UiTM Perlis di Arau. Hadir sama Rektor KUIPS Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam. KUIPS yang baru diwujudkan 2 tahun lalu di bawah naungan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS mempunyai 310 pelajar. Kejayaan Khairul Hafiz Jantan yang memecahkan rekod kebangsaan acara 100 meter di Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-18 di Sarawak semalam turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Najib Tun Razak dalam status laman Facebook dan Twitternya hari ini mengucapkan tahniah kepada Raja Pecut Baharu Negara. Beliau turut memuat naik keratan akhbar tempatan yang memaparkan gambar Khairul Hafiz yang diambil sejurus beliau melepasi garisan penamat acara itu di Stadium Sarawak, Kuching. Kami sekeluarga tidak pernah meletakkan harapan tinggi terhadap Khairul Hafiz. Melahirkan rasa teruja dan gembira, Ibu Khairul Hafiz, Noliza Muhammad, 41 tahun berkata, mereka sekeluarga sentiasa menyokong kerjaya Khairul. Ditemui media di rumahnya di Bukit Katil, Melaka, beliau hanya berkongsi kegembiraan bersama anak bongsunya Nur Khairina. Suaminya Jantan Ramli, 48 tahun, serta abang sulung Khairul Hafiz, Khairul Naim, kini berada di Sarawak bagi memberi sokongan moral kepada atlet berkenaan. Beliau menambah, anak keduanya itu memaklumkan kejayaan memecahkan rekod kebangsaan yang baru dalam acara 100 meter dalam keadaan sebab menerusi telefon. Khairul Hafiz juga mempunyai azam untuk memecahkan rekod dalam acara 200 meter yang dipegang oleh Tan Sri Dr. M. Jagadesan. Dia latihan di Bandar Penawar. Lepas tu pergi ke Bukit Jalil. Lepas tu pergi ke Jerman kan. Raya kedua tu. Selama dalam seminggu lebih kan. Untuk kejoranan di Poland. Okeylah. Tu yang dia punya apa. Dia punya latihan lah. Bersungguh-sungguh bersama coach dia. Mengulas lanjut, mereka sekeluarga berharap kejayaan anaknya itu menjadi titik tolak kepada Khairul Hafiz untuk terus maju dalam sukan olahraga. Semalam, Raja Pecut Baharu Negara itu melintasi garisan penamat dalam saingan akhir acara berkenaan di Stadium Sarawak dengan catatan 10.18 saat sekaligus memadamkan rekod lama 10.30 saat yang dicipta Watson Nyambek pada Sukan Pra-Commonwealth 1998. 6 penyokong pasukan bola sepak Pulau Pinang direman selama 4 hari kerana didakwa terbabit dengan insiden membaling batu terhadap bas yang membawa penyokong Kedah. Perintah tahanan reman terhadap suspek berumur 16 hingga 40 tahun itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Tajuddin Zain di Mahkamah Magistrate di Georgetown bermula hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam kejadian kira-kira jam 11.30 malam itu, sebuah bas penyokong Kedah dihujani batu hingga menyebabkan tingkap kiri dan kanan belakang bas itu pecah dengan kerugian RM20,000. Kejadian berlaku sejurus perlawanan antara Pulau Pinang dan Kedah di Stadium Bandaraya Tamat yang menyaksikan pasukan tuan rumah menang 3-2. Baiklah, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama Khairuddin. Silakan. Terima kasih rakan yang Kasapuri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Info cuaca petang ini kita mulakan dengan mengikuti perkembangan ribut tropika Mereneh yang ketika ini masih lagi dikesan berada di Vietnam Utara di mana ia dijangka bergerak ke arah barat-barat laut dengan intensiti yang semakin melemah dengan anggaran kelajuan pergerakan sekitar 10 km sejam sebelum hayatnya berakhir. Namun kewujudan ribut tropika Mereneh ini tidak memberikan sebarang kesan yang signifikan untuk rantau negara kita. Di samping itu, kawasan bertekanan rendah yang ketika ini terbentuk di kawasan perairan timur Filipina juga adalah berpotensi untuk membentuk satu lagi sistem siklon tropika dalam 1-2 hari ini yang seterusnya memberikan pengaruh tiupan angin yang bertiup agak kencang menuju ke kawasan yang bertekanan rendah tersebut.
Keadaan angin yang agak kencang ini juga turut mendedahkan kawasan perairan sekitar laluannya kepada keadaan yang bergelora. Sehubungan itu, nasihat angin kencang laut bergelora kategori pertama telah pun dikeluarkan untuk kawasan perairan Phuket, di mana keadaan laut yang bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Di samping itu, nasihat angin kencang laut bergelora kategori pertama juga turut dikeluarkan untuk kawasan perairan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak, di mana keadaan laut yang bergelora ini juga adalah turut berbahaya kepada aktiviti rekreasi dan juga sukan laut. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter ini dijangka akan bermula Isnin depan 1 Ogos 2016 dan dijangka boleh berlarutan sehingga Khamis 4 Ogos 2016. Melalui paparan imej satelit semasa, agak kurang kadar litupan awan yang meliputi ruang angkasa rantau negara kita, namun kawasan litupan awan yang agak signifikan ketika ini hanya tertumpu di sekitar kawasan perairan Sulu di Timur Sabah. Gambaran keadaan cuaca semasa melalui paparan gema radar ini pula, hujan ketika ini sudah pun mula terbentuk tetapi hanya di 1-2 kawasan di pedalaman yang melibatkan sepanjang banjaran Titi Wangsa. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangka boleh juga berlaku terutamanya di pedalaman negeri-negeri di utara, begitu juga di sekitar negeri-negeri di timur semenanjung menjelang senja ini yang boleh membawa hingga ke malam. Hujan berserta ribut petir yang agak menyeluruh juga ketika ini hanya berlaku di sekitar kawasan perairan Sulu di Timur Sabah yang turut memberikan keadaan cuaca yang agak lembap terutamanya di kawasan pantai di bahagian sanakan, 1-2 kawasan di barat negeri Sabah yang melibatkan bahagian Kudat dan juga pantai barat. Begitu juga untuk negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Limbang Miri dan juga pedalaman bahagian Kapit dan Seri Aman. Seterusnya, kita ikuti pula tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Baiklah, dengan itu sekian saja N5 edisi 28 Julai 2016. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.